Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita masih lagi dalam tajuk reka bentuk aquaponik. Okey. Kita akan masuk ke subtopik yang ketiga, 2.5.3, mengenal pasti komponen aquaponik. Okey. Mengenal pasti komponen aquaponik. Okey. Sistem aquaponik ini dia adalah sistem yang melibatkan beberapa komponen yang bekerjasama di antara satu sama lain untuk membentuk satu sistem, iaitu sistem aquaponik. Jadi kita nak tengok apakah komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem aquaponik ni. Dalam sebuah sistem aquaponik terdapat beberapa komponen penting yang perlu diketahui sebelum kita membina sistem aquaponik tersebut. Di antara komponen-komponen dalam sistem aquaponik ialah yang pertama, tangki ikan. Tangki ikan. Yang kedua adalah bekas tanaman ataupun juga dikenali sebagai grow beds. Yang ketiga, media tanaman. Yang keempat, sistem perpaipan. Yang kelima, pam air. Dan yang keenam, penapis. Semuanya ada 6 komponen yang terlibat dalam sistem aquaponik. Cikgu ulang, yang pertama tangki ikan, yang kedua bekas tanaman, yang ketiga media tanaman, yang keempat sistem perpaipan, yang kelima pam air dan yang keenam penapis. Kita akan lihat secara terperinci bagi setiap satu komponen tu. Tangki ikan. Sudah semestinya tangki ikan ni kita gunakan dia sebagai tempat kita nak bela ikan lah. Bela ikan, iaitu salah satu ikan ni adalah salah satu elemen dalam sistem aquaponik ni kan. Dan juga bakteria juga terdapat dalam bekas tangki ikan ni. Jadi tangki ikan ialah tempat untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan tempat pembiakan ikan. Tangki ikan ni untuk ikan membiak dan juga untuk sebagai bekalan sumber nutrisi, iaitu ajar lah untuk tanaman. Jenis tangki ikan ni ada yang diperbuat daripada kolam simen, ada yang gunakan akuarium, ada yang guna kolam fiberglass, drum plastik dan lain-lain lah. Ikut kesesuaian. Ikut apa pun. Yang penting dia boleh menampung ikan tu. Menampung air dan boleh dipelihara ikan di dalamnya. Kolam ikan haruslah mempunyai kuantiti air yang lebih besar sesuai dengan saiz bekas ataupun jumlah tanaman yang akan digunakan dalam sistem aquaponik tu. Jadi kalau tanaman kat atas tu banyak, tak bolehlah kita letak akuarium kecil je sebagai tangki ikan. Nanti pam kita sedut air. Ataupun tangki ikan kecil, pam besar. 5 minit kering tangki ikan. Jadi kena sesuai lah. Kena sesuai. Yang keempat, poin yang keempat ialah penggunaan kolam berwarna gelap akan menghalang pertumbuhan lumut. Ini perkara biasa. Kalau kamu biasalah tengok akuarium, kalau diletakkan di luar rumah, akuarium lah selalu terjadi, diletakkan di luar rumah, bukan maksudnya ada bumbung lagi, tapi cahaya kena dekat akuarium tu. Kalau tak ada penapis, tak ada pam untuk tapis, kemudian tak ada treatment, tak ada rawatan, tak tukar air tu jernih sekejap je, lepas tu dia akan jadi warna hijau. Sebab apa? Ada pertumbuhan alga ataupun lumut. Jadi sebab itulah kolam tu seelok-eloknya dia bukanlah transparent, dia bukanlah lut sinar. Maksudnya cahaya dihalang lah daripada masuk ke dalam air, sebab kita nak halang pertumbuhan lumut ni. Sebab lumut ni tumbuh-tumbuhan, jadi dia perlukan cahaya matahari. Kalau kita halang cahaya matahari, dia tak boleh tumbuh lah. Boleh kita nak ternak ikan, bukan nak ternak lumut. Seterusnya ialah bekas tanaman, grow bed. Apa guna bekas tanaman? Untuk tanam tanaman.
Setiap sistem, setiap jenis sistem aquaponik ni tak sama. Okey, untuk ebb and flow bekas dia lain. Untuk NFT bekas dia lain. Untuk raft pun bekas dia lain. Okey, tapi apa yang penting? Bekas tanaman, tempat kita nak letak tanaman. Okey. Media tanaman. Media ke, medium ke, okey. Adalah benda yang kita gantikan tanah lah. Okey. Media ni adalah benda yang sesuatu yang digunakan oleh tanaman untuk mengukuhkan kedudukan dia. Okey. Apa tu, akar pokok ni dia akan mencengkam media tanaman ni supaya kedudukan dia kukuh. Dia tempat dia berpaut lah. Okey. Media tanaman berguna sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Okey. Media tanaman yang baik haruslah mempunyai ruang udara dan daya tahan supaya tanaman lebih subur. Sebagai contoh, ebb and flow, okey, menggunakan pecahan genting, batu kerikil, arang dan lain-lain. Kata lebih senang lah. Okey, media tanaman yang diperkenalkan kepada kamu ni adalah benda yang selain daripada tanah. Selain daripada tanah dan boleh bertindak sebagai benda yang boleh dipegang oleh akar pokok. Jadi contohnya macam tu. Pecahan genting rumah tu kan, dia pecah-pecahkan, pecahan bata ke. Okey, janji tak memudaratkan. Okey. Nak guna sabut ke, nak guna kapas ke, nak guna perca kain ke, tak kisah. Okey, janji sesuai. Okey, untuk sistem MFT, media penanaman, rock wool. Macam-macam lah tu. Tapi untuk kamu diperkenalkan dengan hydroton, kokopit, okey, batu kerikil tu kamu tahulah. Rock wool tu kamu tak pernah tengok lagi. Okey, dan perlite. Okey. Seterusnya sistem perpaipan. Okey. Sistem perpaipan ni dia melibatkan, kalau sistem jenis aquaponik tu yang ada kitaran air, yang melibatkan ada pump. Nak menjedut air naik daripada tangki ikan naik kepada tanaman. Iaitu sistem ebb and flow dan juga sistem NFT. Sebab dua tu melibatkan sistem kitaran. Kalau raft tak perlukan sistem perpaipan lah. Okey, sebab dia pasang surut. Okey. Bukan pasang surut, dia timbul, dia terapung. Untuk raft. Okey, jadi sistem perpaipan dalam aquaponik boleh menggunakan pipe PVC dan juga pipe poly. Okey. Sekiranya sistem aquaponik memerlukan penyambungan pipe, maka beberapa bahan penyambungan pipe boleh digunakan mengikut keperluan. Ikutlah, kalau kamu nak bengkok ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ke, nak guna penyambung, nak ubah sudut pipe tu, okey, arah pergerakan pipe tu, kamu gunalah alat-alat penyambung. Seperti ni, macam-macam dekat pasaran sekarang, mengikut keperluan projek tersebut. Cikgu tak boleh nak cakap secara terperinci, benda ni mesti ada, benda ni tak boleh ada. Tak boleh. Lain projek, lain dia punya keperluan. Okey. Seterusnya ialah pam air. Komponen yang seterusnya ialah pam air. Sudah semestinya dia digunakan untuk menggerakkan air daripada tangki ikan naik kepada bekas tanaman. Fungsi pam, sedut air. Okey. Penapis. Penapis. Okey, penapis ni kita gunakan dia, okey, untuk menjaga kualiti air yang kembali masuk ke dalam orang kata apa? Kembali masuk ke dalam tangki ikan. Okey, sebab kita tahulah kan, akar pokok tu bukannya ada mulut besar boleh ngap. Terus hanya mengambil apa?
sisa-sisa najis ikan tu. Lumut-lumut ke, lumpur ke, dia tak boleh nak buka mulut telan terus. Jadi kalau kita pam air kita tu, sedut air yang ada lumpur, ada tai ikan tu, naik ke dalam bekas tanaman, okey, akan ada yang najis ikan tu yang akan kembali turun balik ke dalam tangki ikan. Jadi kita nak mengelakkan tu, okey, kita letaklah lepas air tu mengalir dalam bekas tanaman, kita tapis, baru masuk balik ke dalam tangki ikan. Kalau kita tapis awal daripada pam naik, tapis dulu baru masuk dalam bekas tanaman, jadi sisa-sisa najis tu terperangkap dekat dalam penapis lah. Okey, tanaman nanti dia dapat air dah ditapis lah, tak dapatlah nutrien tu. Jadi kita biar air daripada pam naik, masuk dulu dalam media tanaman, diserap oleh pokok, terperangkap oleh akar pokok. Lepas tu yang nak turun balik ke dalam tangki ikan, kita tapis. Kita tapis. Okey, itu penapis. Okey, seterusnya, okey, dah habis. Okey, pasal komponen yang terdapat dalam sistem aquaponik. Sekian, terima kasih.